Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan serta ibu bapa, anak-anak dan penonton-penonton rancangan Inspirasi Pagi. Pada pagi ini kita bersama-sama lagi dalam rancangan ini, dan saya percaya tuan-tuan dan puan mungkin dalam kesibukan pada pagi ini dan juga rutin biasa kita menguruskan anak-anak kita, kerana pengorbanan ibu bapa sangat penting untuk kejayaan anak-anak. Pengorbanan ibu bapa bukan saja dari segi wang ringgit, dari segi masa, tenaga dan berbagai-bagai lagi yang perlu kita lakukan untuk kejayaan anak-anak kita. Jadi kadang-kadang tuan-tuan kita sebagai seorang pekerja, kita rasa bekerja ialah satu kata orang tu yang menyeronokkan. Tapi ada tak, saya nak tanya tuan-tuan puan yang depan TV ni, kemungkinan ada rasa misalnya rasa malas nak pergi kerja, dan ada ketika rasa bosan nak buat kerja. Jadi pada pagi ini saya nak cakap tentang bagaimana kita nak mengurus kebosanan di tempat kerja. Kita rasa bosan, tak kira lah di mana saja kita bekerja. Tapi saya percaya ramai di antara kita rasa seronok bekerja. Saya percaya. Tapi kalaulah kita menghadapi suasana yang membosankan, jadi kajian-kajian menunjukkan bahawa bosan tempat kerja ni ada banyak faktor dia, kawan-kawan. Ada banyak faktor. Contoh misalnya, saya beri contoh contoh misalnya kita rasa kita dah tak kita ditempatkan di tempat kerja yang kita tak minat. Itu satu. Tempat kerja yang kita tak minat. Yang kedua, suasana tempat kerja itu sendiri. Kemungkinan kita tak, misalnya kata orang tu tidak ada hubungan yang baik dengan ketua kita. Ada tu yang rasa yalah, tak ngam dengan bos lah. Bos pun tak ngam dengan kita. Asyik cari salah aja. Ataupun kita pula asyik cari salah bos je. Semua tak betul. Itu pun bosan juga tu. Seterusnya ialah kita rasa kita dah burn out. Ataupun dah burn out lah. Tak minat lagi lah tempat kerja tu. Maksudnya orang tengok tempat kerja tu, ya Allah, aku tak minat betul tempat ni lah. Dan seterusnya ialah kita selalu misalnya merasakan bahawa kita tak faham apa yang nak buat. Dan seterusnya juga ialah kita tak ada kerja misalnya. Ada orang ni tak ada kerja. Tak ada kerja. Dia punya kerja duduk satu hari tu makan gaji buta je. Dia tak ada kerja dah. Dia tak tahu apa nak buat dan sebagainya. Jadi ini semua ialah kebosanan, bosan. Satu lagi ialah dia biasanya juga ialah rasa tak tahu apa nak buat. Bila pergi kerja tak tahu apa nak buat. Contoh saya beri contoh. Satu lagi ialah rasa tekanan yang cukup tinggi. Ini pun bosan juga. Tekanan. Bila kerja tu rasa banyak tekanan. Tekanan-tekanan yang begitu hebat tempat kerja. Dan menjadikan kita rasa begitu tak selesa, tak seronok bekerja. Mungkin hubungan kita dengan rakan sekerja, hubungan kita dengan tempat kerja. Dan satu lagi, kebosanan juga. Kajian-kajian menunjukkan bahawa seseorang itu mungkin dia dah lama bekerja. Tahu lama bekerja di suatu tempat. Suatu tempat dah lama kerja. Lama sangat kerja pun suatu tempat pun kadang-kadang membawa kepada kebosanan juga. Tapi bukan semua teman-teman. Ada orang yang lama tempat tu dia lagi seronok. Ada juga. Tapi ada orang, ni saya nak tengok ni. Saya cakap pagi ni bukan apa, supaya kita nak bekerja suatu tempat tu lama dan kita memerlukan kerja tu. Jadi kita tak mahu kebosanan ni menyebabkan kita menjadikan diri kita sebagai mangsa kepada keadaan. Kalau kita tuan-tuan hidup, bekerja ni kita nak happy, kita nak seronok. Barulah kita boleh menjalankan kerja kita dengan cemerlang. Tapi kalau tak seronok, susahlah. Jadi saya dah cerita dengan faktor-faktor tadi. Dan lagi kemungkinan juga kita tidak ada peluang kenaikan pangkat. Ni pun ramai datang jumpa saya buat kaunseling. Saya ni lagi dah kerja 20 tahun. Tapi tak naik-naik, tak ke mana, ke situ lah. Grade yang sama je saya ni. Tak bergerak-gerak. Ada orang junior pada saya dah naik dah. Dia jumpa saya. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin saya tak pandai bodek ke. Saya ni jenis orang yang buru bedul ke. Macam-macam lah tu. Saya ni tak tahulah. Saya kerja. Jadi mungkin orang tak nampak saya ke. Ini orang-orang luahan-luahan perasaan yang dinyatakan oleh pekerja-pekerja. Dia datang ke klinik saya. Jadi saya dapati kali ni bosan. Ada yang kata saya dah bosan dah. Saya pergi kerja ni, sajalah pergi kerja, punch card, saya duduk situ, nak tunggu pencen ni je.
nak tunggu habis saja. Jadi ini sebenarnya kita tengok kerugian sebenarnya kepada organisasi. Rugi sebenarnya. Dan rugi juga kepada sumber manusia itu sendiri. Sebab sumber manusia dalam organisasi yang penting ialah manusia. Sumber manusia penting. Tapi kalau dia dah bosan, kalau dia dah misalnya burn out, dah tak semangat, dah apa, macam mana? Rugi pada organisasi. Baik, jadi apa yang perlu kita buat? Dan apa sebenarnya dua sini. Pertama, apa yang perlu pekerja tu buat untuk menghilangkan kebosanan, mengurus kebosanan tempat kerja. Yang kedua, apa yang organisasi tu boleh buat? Dia normal kalau kita ada penyakit, apa kita jumpa doktor bagi ubat. Dalam kebosanan kerja juga ada ubat dia. Ada ubat dia. Jadi saya nak bincang pada pagi ni, tuan-tuan. Okey, yang pertama, kalau kita rasa bosan tempat kerja kita. Yang pertama ialah kita melihat balik, menyemak balik senarai tugas kita. Kita ambil kertas keping, kita senaraikan tugas balik. Kenapa kita dibosan? Kenapa misalnya apa benda kita buat? Kita tulis senarai tu. Senarai bidang tugas 1, 2, 3, 4. Mengapa kita bosan? Itu satu. Yang kedua, kita hendaklah kata orang tu, ini kalau tuan-tuan mempunyai semangat, motivasi, sebab tu perlu kita dimotivasikan selalu. Selalu misalnya kita diberi semangat selalu. Sebab kita ni manusia, biasanya motivasi kita naik, turun. Naik, turun. Tak ada orang dia maintain motivasi naik. Dia mesti naik, turun. Naik, turun. Bergantung kepada diri kita. Jadi kalau kita misalnya, orang yang punya semangat yang tinggi, kita ada jati diri yang semangat, kita boleh tu. Bila turun, kita sendirilah. Kata orang tu, menaikkan balik motivasi kita nak bekerja. Nak menghilangkan rasa bosan. Jadi tengok kerja tu, minat tak minat, membuatlah kerja tu. Sebab kita tahu itu adalah sebagai satu tanggungjawab kita. Tapi kalau tak boleh juga macam mana? Ada yang kata, saya dah cubalah Tuan Haji. Saya cuba macam ni, cuba semua tak dapat lah. Tak boleh lah, saya dah habis dah. Nampak tu? Jadi, kalau macam ini sebenarnya, tuan-tuan dan puan yang menghadapi situasi macam ini, kadang-kadang nak kerja lagi 10 tahun. Tapi dah bosan. Kadang-kadang nak kerja lagi 5 tahun. Lepas tu ada yang jumpa saya, Tuan Haji, saya rasa kalau besok saya nak bersara kat Encik lah. Tapi lagi ni 6 tahun, lagi pun anak kecil-kecil. Anak belajar lagi. Saya kena kerja, tapi saya bosan. Saya bosan kerja. Jadi, tuan-tuan dan puan, apa yang tuan-tuan boleh buat ialah, yang pertama ialah kita menyemak balik. Tulis balik apa yang sebenarnya kita rasa bosan dan apa yang kita nak buat. Itu satu. Yang kedua, kalau boleh kita dengan ikhlas pergi jumpa bos kita, kita cakap dengan dia bahawa saya minat kerja dalam bidang ini. Boleh tak saya buat kerja ini? Mana pergi ke bidang lain lah. Dan bos pun tak kena faham tu. Jangan bilang tak boleh. Kau kat sini je sampai bila-bila. Pilih pasal lah. Ini bos mematikan motivasi orang. Ada juga bos macam tu. Mematikan motivasi orang. Jadi ini sebenarnya merugikan organisasi. Jadi pergi jumpa berbincang dengan ketua kita. Bahawa saya minat buat kerja ni untuk menghilangkan kebosanan.